jalur gemilang sebagai tanjak atau busana. Untuk mendapatkan tanjak keluaran edisi Merdeka dari kami, boleh hubungi nombor yang tertera di bawah atau kunjungi laman Facebook kami, Tanjak Al-Aish. Okay, jadi sebelum tu yang mana belum subscribe saya punya channel, minta tolong subscribe saya punya channel, like dan share. Dan tekan butang loceng tu untuk mendapat update video-video yang seterusnya. Kat sini saya akan baca sedikit akta. Yang ni saya akan baca lah sebab akta ni panjang dan saya pun tak hafal. Saya akan baca kat sini. Jalur gemilang sebagai tanjak dan busana berdasarkan Undang-Undang Malaysia. Saya akan bacakan kat sini. Bendera adalah lambang kedaulatan sesebuah negara yang berkait rapat dengan semangat patriotik dalam mempertahankan maruah bangsa, agama dan ibu pertiwi. Bendera juga merupakan lambang kepimpinan, simbol penghormatan, martabat dan kewarganegaraan bagi sesebuah negara. Oleh itu, penggunaan bendera dan penghormatan ke atasnya adalah sebagai satu simbol kenegaraan. Setakat tu faham dah macam baca berita dah saya. Tapi tak apalah, saya baca satu-satu supaya senang orang tangkap. Kalau atas tadi tu kita boleh rujuk pada dalam laman web Jabatan Penerangan lah. Saya akan lanjutkan. Seterusnya, Seksyen 3 Akta Lambang dan Nama dalam kurungan mencegah penggunaan tidak wajar tahun 1963. Tertulis kat sini, mana-mana orang yang melanggar Seksyen 3 adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi RM1,000. Akta yang seterusnya, Akta Hasutan 1948. Mana-mana individu yang menghina atau melakukan provokasi melampau terhadap bendera jalur gemilang yang bertujuan mencemarkan nama baik atau menghasut juga boleh dikenakan tindakan berdasarkan Undang-Undang Kanun Keseksaan Akta Hasutan 1948. Yang seterusnya saya akan bacakan akta yang berkaitan dengan tajuk kita hari inilah, dengan topik kita hari ini. Berdasarkan Seksyen dalam kurungan 3 Akta 414 Akta Lambang dan Nama dalam kurungan mencegah penggunaan tak wajar tahun 1963 menyebut bahawa kat sini, Jabatan Perdana Menteri telah menetapkan beberapa garis panduan agar penggunaan jalur gemilang sentiasa dihormati oleh rakyat Malaysia. Antaranya, penggunaan bendera dalam bentuk pelbagai seperti pakaian dan sebagainya perlu dielakkan. Kecuali sambutan bulan kemerdekaan dan jangka masa penggunaannya adalah terhad. Yang seterusnya, tidak boleh menggunakan bendera dalam perkara yang ditafsirkan sebagai merendahkan martabat jalur gemilang, seperti alas meja, kain tudung, payung, songkok, topi, tuala mandi, alas kusyen dan sebagainya. Jadi kalau menurut akta yang saya dah bacakan tadi ni, pemahaman pemahaman kami, busana dari kain yang busana daripada kain bendera ni kita perlu elakkan. Kita perlu elakkan. Kalau terpaksa kita boleh pakai hanya dalam bulan kemerdekaan lah. Kita boleh cari kain yang bermotifkan bendera. Bukan menggunakan bendera yang betul lah. Contoh macam belakang saya ni, ini bendera yang betul. Jadi kita potong dan kita buat baju. Kalau boleh, kalau ada kain yang bermotifkan bendera, kita elakkan gunakan bendera. Kita cari kain-kain yang bermotif bendera untuk jadikan pakaian. Itu pun hanya dibenarkan di dalam bulan kemerdekaan. Dalam kita nak sambut bulan merdeka ni, dibenarkan dalam tempoh jangka masa yang terhad lah, yang macam saya baca akta tadi. Jadi bermakna kata dalam bulan kemerdekaan ni dibenarkanlah kita buat pakaian daripada potongan bendera jalur gemilang. Cuma kita kena pastikan
lambang tu, bulan dan bintang tu, di mana bulan dan bintang ni merupakan lambang agama Islam dan juga raja. Jadi jangan bila kita nak buat satu pakaian ni, jangan letakkan lambang ni tempat yang tak sepatutnya. Contoh, kita letak di celah kangkang, kita letak di bahagian kemaluan, kita letak bulan dan bintang ni di bahagian punggung, di kaki, atau di tempat-tempat yang kita rasa tak sepatutnya lah, yang boleh merendahkan martabat lambang bulan dan bintang ni. Jadi kita letak tempat yang sepatutnya. Kalau kita nak buat baju pun, kalau tak ada pun kain yang bermotifkan bendera, kita kena guna bendera, tapi kita kenalah jaga dia punya adab dia. Okey, yang tu kita kena jaga. Okey, yang kedua pula dari segi tanjak. Okey, macam saya tanjak sebagai ni. Okay. Kalau dari segi atas ni, tanjak kalau kita nak guna potongan bendera memang tak boleh. Sebab dah diberitahu dalam tu, topi, songkok pun tak boleh nak buat. Jadi tanjak semestinya tak boleh buat juga dengan potongan bendera yang kita gunting lah. Jadi carilah kain-kain yang bermotifkan bendera. Contoh macam tanjak yang saya pakai ni, ni bukan bendera. Yang ni lah yang dimasukkan bermotifkan jalur gemilang ataupun bermotifkan bendera. Masih lagi nampak tanjak yang saya pakai ni bermotifkan Malaysia. Okey, kalau sekali orang pandang pun dah tahu, oh ini tanjak Malaysia. Okey, sebab dia bermotifkan bendera. Kalau macam ni kita dibenarkanlah. Okey, tujuan sebenarnya saya buat video ni sebab seperti yang kita tahu, bila bulan kemerdekaan ni banyak aktiviti-aktiviti yang dianjurkan oleh sekolah ataupun dianjurkan oleh mana-mana jabatan untuk menyambut bulan kemerdekaan. Okey, kita semua rasa seronok untuk menyambut kemerdekaan, tapi dalam keseronokan kita tu, keterujaan kita tu, janganlah sampai kita melanggar undang-undang. Okey, contoh macam bagi saya lah, bagi pendapat saya peribadi saya, contoh kalau di sekolah sepatutnya akta-akta ni guru-guru perlu cerita dekat pelajar. Bila nak buat satu event kemerdekaan, nak buat contoh pertandingan pakaian kemerdekaan ataupun sebagainya, cerita akta ni supaya mereka tahu. Okey, contoh okey, kita nak buat event ni, okey, nak balik jahit baju, cerita dekat mana, apa yang boleh, apa yang tak boleh pada pelajar. Dan pelajar balik bercerita kepada ibu dan bapa mereka masing-masing lah. Kalau nak lagi mudah, kita boleh buat satu surat penerangan dalam tu. Okey, tentang kita punya event di sekolah, kita nak buat pertandingan ni, pertandingan tu, pakaian bertemakan Malaysia. Jadi letak syarat siasat kat situ. Kat situ apa yang boleh, apa yang tak boleh. Lambang bulan bintang jangan letak di sini-sini supaya ibu bapa tidak melakukan kesilapan. Dan dalam masa yang sama, pelajar pun dapat pengetahuan tentang apa yang patut dan apa yang tak sepatutnya. Yang tu kita kena terapkan daripada budak-budak. Bila daripada budak-budak tu dah tahu, insya-Allah ke depan bila depa jadi mak dan ayah, depa dah tahu dah perkara macam ni. Okey. Mungkin pihak sekolah boleh buat, ataupun pihak Kementerian Pendidikan sendiri mungkin boleh cadangkan perkara macam ni, kita terapkan daripada sekolah. Okey. Yang tu yang sekolah. Bagaimana pula macam pereka-pereka fashion. Pereka-pereka fashion, pembuat tanjak, tak kisahlah pembuat tanjak yang mana satu pun. Kalau mengikut akta yang kita baca tadi, memang tanjak memang tak boleh buat daripada potongan bendera. Tak boleh buat terus. Okey, jadi dalam kegairahan kita tu nak menyambut kemerdekaan, keterujaan kita tu, kita nak menunjukkan rasa cinta kita pada negara, jangan sampai kita melanggar undang-undang dan kita punya adab tata susila. Carilah kain yang bermotifkan bendera. Macam sekarang ni kita tengok banyak tudung bermotifkan bendera pun keluar banyak. T-shirt lagi lah. Start daripada awal bulan Ogos hari tu, banyak baju-baju bertemakan Malaysia ni dah keluar. Contoh macam tudung lah. Kalau tak silap saya, tudung ni, tudung Merdeka ni, yang start viral ni tahun lepas. Kalau tak silap saya lah, tahun lepas tu sold out tudung. Benda ni bagus sebenarnya, bagi saya bagus. Sebab bila ada je tudung ni, kita tengok dah tak ada dah wanita-wanita kita, isteri kita ke, anak-anak perempuan kita yang potong bendera buat tudung.
Sebab dah ada jual. Tak kisahlah yang murah ke yang mahal, tapi banyak ada di pasaran. Boleh dapat senang. Sampai kata silap saya kira memang sold out betul-betul lah tahun lepas tudung mereka ni. Jadi kalau bagi pendapat saya, untuk pengusaha macam tekstil, mungkin tahun depan boleh buat kain atau kain mita lah kan, kain mita yang bertemakan Malaysia, yang di mana pereka-pereka fashion ataupun orang yang nak buat tanjak busana boleh beli kain yang bermotifkan bendera. Mungkin sekarang ni kekangan tu terjadi sebab tak ada kain yang bermotifkan bendera untuk nak buat busana ke apa. Saya tak tahulah yang tu kan. Mungkin tak ada. Jadi bila tak ada pilihan, kita terpaksa gunakan bendera untuk buat baju. Jadi ke hadapan mungkin pengusaha-pengusaha tekstil ni boleh buat kain yang bertemakan mereka, bermotifkan jalur gemilang untuk pereka-pereka fashion ataupun siapa-siapa saja yang nak buat baju boleh buat. Sebab saya rasa insya-Allah mungkin benda tu, jangan risau tak laku lah. Kita tengok tudung pun laku, habis, sold out. Tudung mereka ni dalam bulan Ogos ni memang hangat lah. Kita tengok apa wanita-wanita pakai. Dan bulan-bulan yang lain pun saya tengok masih lagi pakai. Benda tu tak ada masalah. Kita pun tengok rasa seronok, kita rasa bangga. Jadi kesimpulan dekat sini, apa yang boleh saya simpulkan iaitu, saya ulang balik, untuk dijadikan pakaian, jalur gemilang untuk kita jadikan pakaian perlu dielakkan. Okey, tapi dibenarkan di dalam bulan kemerdekaan dalam tempoh masa yang terhad. Okey. Cuma kita perlu jagalah macam lambang bulan dan bintang ni kita letak di tempat yang sepatutnya. Okey, untuk tanjak memang tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan menggunakan potongan kain bendera kita jadikan tanjak. Jadi carilah kain-kain yang bermotifkan bendera. Kalau nak kata tak ada, dia ni. Saya buat ada. Macam mana kita boleh kata tak ada? Okay, banyak zaman sekarang ni. Kita mau dengan tak mau, kita nak cari saja. Okey. Jadi kat sini akhir sekali saya mengucapkan selamat menyambut Hari Kemerdekaan yang kita bakal raikan pada 31 Ogos ni. Jadi kita hayatilah erti kemerdekaan. Apa itu kemerdekaan? Kita kenang kembali jasa-jasa pejuang-pejuang kemerdekaan kita yang dulu. Datuk nenek moyang kita yang berempah pulas untuk mendapatkan kemerdekaan. Jadi setakat itu saja video saya kali ini. Apa yang baik semua daripada Allah Ta'ala. Apa yang terkurang saya cakap ataupun tergurih bahasa yang saya cakap, saya minta maaf. Berjumpa lagi dalam video yang akan datang. Okey, jangan lupa subscribe, like dan share saya punya channel Kanda Tanjak. InsyaAllah saya akan buat video-video yang lain dan kita akan bincang topik-topik yang mungkin yang dekat dengan masyarakat kita. Okey, selamat Hari Kemerdekaan. Merdeka. Assalamualaikum. Tanggal 31 bulan 8 57